Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni, berkenaan dengan hari ni, kita akan masih lagi, kita ulang balik topik rumus algebra. Okay, sebab last week, dua kelas saya tak dapat masuk online. Yang semana saya rasa, sorry saya tak bersihat. Yang mana saya rasa topik ni dia agak complicated. Okay, dan saya banyak tak terima kerja rumah daripada awak. Dan adalah 2-3 orang yang mesej saya cakap tak faham dan sebagainya. Okay. So, saya buat kelas balik hari ni untuk rumus algebra sahaja. Jadi sebenarnya dia sangat penting. Sebab masih ramai lagi yang keliru. Yang bila dia tukar-tukar kedudukan tu. Okay. So, jom kita pergi dulu apa yang dimaksudkan dengan rumus algebra. Okey, apa itu rumus algebra? Okey, rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey, ini yang dimaksudkan. Okay, tengok pada contoh kelas. Ini yang dimaksudkan sebagai persamaan. Persamaan adalah yang mana kita ada perkataan ni ada sama dengan kat sini. Okey, so rumus algebra sebenarnya benda yang dekat depan dia. Perkara rumus. Okay. Z ini digelar sebagai perkara rumus. Perkara rumus ini, okay, bila dia nak duduk dekat depan, dia mesti dalam keadaan, okay, nilainya satu, kuasa tertingginya juga satu. So Z ini, bila dia tak tulis, sebenarnya dekat depan ni ada nilai satu. Dan kuasa tertinggi juga, bila tak tulis, sebenarnya nilai dia satu. Dia bukan kosong. Okay. So dia mesti single. Orang kata single lah. Dia sebagai perkara rumus di hadapan. Okay. So yang belakang ni adalah selain daripada dia. Contoh. Kita ada 2P tolak 8Q. Tiba-tiba ada lagi kat sini. Tambah 2Z. So maksudnya awak belum lagi dapat mencari rumus algebra. Okay. Which is sebenarnya soalan nak Z sebagai perkara rumus. So semua Z yang ada dekat sebelah kanan sama dengan, okay, perlu dibawa ke kiri. Okay. So dia kena jadi single dan macam mana awak nak buat? Dia akan bergantung pada soalan lah. Okay. So, bila kata menukarkan perkara rumus, okay, pemboleh ubah boleh ditukar menjadi perkara rumus. Pemboleh ubah ni dalam satu soalan, okay, kita ada, tengok pada contoh ni, Q, M, P. Kita ada Q, kita ada M, kita ada P sebagai perkara sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni unknown lah. Okay. Yang mana, okay, sekarang ni Q kita adalah perkara rumus. Okay, soalan dalam rumus algebra, dia akan minta awak tukar. Tukarkan dia nak, tukarkan dia nak pula M sebagai perkara rumus. Macam mana kita nak buat bila M sebagai perkara rumus? Okay, tukarkan pula bila dia nak P sebagai perkara rumus. Okay, macam tu. So, bagi soalan ini, Q adalah sekarang sebagai perkara rumus. Okay, dan soalan kata, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Dia nak tukarkan M duduk kat depan. Okay, bila M duduk kat depan, dia nak Q ni bawa masuk pula sebelah kanan. Okay, dia sebenarnya tukar kedudukan je. Okay, so dalam bahagian penyelesaian yang pertama, okay, ini adalah basic. Okay, awak sebenarnya, macam saya cakap masa form 1 dulu kan, kita belajar pindah tukar. Saya ajar pindah tukar, betul? Okay, which is sebenarnya itu bukanlah konsep yang sebenar. Itu sebenarnya adalah untuk memudahkan awak buat kerja je sebenarnya. Untuk mudah faham dan sebagainya lah. Okay. Tapi konsep yang sebenarnya adalah untuk awak tengok ni, tengok pada penyelesaian A. Dia kata M tambah P sama dengan Q. Ini dia sebenarnya dia tukar je balik. Tapi bendanya sama. As long as Q dekat, Q masih single sebelah kanan pun masih dikira sebagai perkara rumus lah. Okay. Dia tukar macam ni sebab dia nakkan M kan sekarang sebagai perkara rumus. Dia nak M ini dalam keadaan positif. Okay. So, sekarang bila dia nak tukarkan M sebagai perkara rumus, P ni kena jadi kosong. So, macam mana nak jadikan P kosong? Sebab itu ada P tolak P. Bila P tolak P, habislah. Okay. So, bila sebelah kiri tolak P, maka sebelah kanan pun kena tolak P. Sebab itu ada Q tolak P. Okay. So, P tolak P tadi dah habis. So, yang tinggal hanya M. Tapi sebelah kanan ni, masihlah jawapan dia Q tolak P. So, maka jawapannya dah jadilah M sama dengan Q tolak P. Okay. Okay. Kita tengok pula macam mana kalau konsep yang saya ajar pindah tukar ni. Okay. So, bila kita tengok kat sini, saya kata pindahkan P ke sebelah kiri. Okay. Bila saya pindahkan P ke sebelah kiri, P tadi pada asalnya kedudukan dia, operasi dia adalah positif. Nilai dia positif.
So, bila dibawa lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi negatif. So, apa yang tinggal? M. Betul? So, Q tolak P sama dengan M. Jadi, kita tukar balik jawapan akhir kita. M dekat depan sama dengan Q tolak P. Macam tu je. Okay? So, konsep sebenar adalah yang pertama ni. Okay? Yang mana kita ada tolak P. Tapi untuk mudah faham, sebenarnya kita boleh pakai yang saya ajar pindah tukar tu lah. Okay? So, next. Okay, sekarang ni kita tengok contoh kedua. Dia kata, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okay, kelas. Soalan dia bagi B sama dengan 2S tolak M. Yang mana sekarang B adalah sebagai perkara rumus. Bila kita nak tukarkan M sebagai perkara rumus, okay. So, kalau awak tengok dekat penyelesaian yang pertama, okay, dia pindahkan, dia jadikan B sebelah B sebelah kanan, okay, yang 2S tolak M sebelah kiri. Macam tu kan? Okay. So, nak hilangkan 2S ni, okay. So, 2S tolak 2S jadi kosong. So, sebelah kiri dah tolak 2S, maka sebelah kanan pun kena tolak 2S. Sebab tu jadi B tolak 2S. Okay. So, sekarang kita dapatlah jawapan negatif M sama dengan B tolak 2S. Kelas, kena tahu. Okay. Kena tahu. Dalam menjadi perkara rumus, dia bukan sekadar nilainya 1, kuasanya 1. Dia juga mesti dalam keadaan positif. Kalau awak buat jawapan akhir awak, negatif M sama dengan B tolak 2S, awak masih belum siap. Okay. So, kita nak pindahkan negatif itu tadi ke sebelah kanan. Okay. Atau kalau konsep sebenarnya adalah dia didarabkan dengan 1 per negatif 1. Okay. Sebab M ini ada bawa nilai negatif 1. Okay. So, bila dia masuk, okay, negatif 1 dengan negatif 1, yang tinggal 1. Barulah kita dapat M. Okay. So, yang bila kat sebelah kanan ni darab dengan 1 per negatif 1, maka, sebelah kiri, maka sebelah kanan pun kena buat benda yang sama. Okay. Sebab itu jawapan akhir kita dapat negatif P tambah 2S. Okay. Itu kalau konsep yang asal. Okay. Tapi kita tengok macam mana kalau kita guna konsep pindahkan. Okay. So, B sama dengan 2S tolak M. Kita nak M sebagai perkara rumus. Okay. So, kita pindah je lah M. Okay. Bila M pindah ke kiri, operasi negatif akan jadi positif. Okay. So, B ni kita pindah pula ke kanan. Okay. Sebab kita nak M sahaja sebagai perkara rumus. So, B asalnya positif kan. Bila dia bawa lalu sebelah sama dengan, maka dia akan jadi tolak B. So, M sama dengan 2S tolak B. Okay. Senang je kan? Okay. Next. Macam mana pula kalau kita nak selesaikan soalan bila dia melibatkan pecahan? Okay, bila dia melibatkan pecahan. So, dia bagi A sama dengan 5 per M. Samalah dia nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okay, bila dia kata ungkapkan M tu diungkap dalam sebutan A, maksudnya M lah perkara rumus. Okay, kita tengok macam mana kaedah kalau kita nak gunakan kaedah pindah yang saya ajar. Okay, so saya buka whiteboard. Okay, so soalan tadi A sama dengan, saya tak masuk. A sama dengan, tadi A sama dengan 5 per 2M. 5 per 2M. Nampak Okay, so sekarang kita nak jadikan M sebagai perkara rumus kan? So, kita bawa naik M. 2M lah. M jangan bawa naik M je, kena bawa 2 sekali sebab partner dia terikat tu. Okay, so bila dia bawa naik, 5 dengan 2M ni operasi bahagi. Pecahan kan maksud bahagi kan? So, bila dia bawa naik, dia akan jadi darab. So, 2M darab A sama dengan 5. Kita nak M sahaja, betul? So, apa nak perlu buat dengan A? Kita pindah A ke sebelah kanan. So, A dengan 2M ni operasi bila kurungan darab kan? Bila dia pindah sebelah sama dengan, dia akan jadi bahagi. So, 2M sama dengan 5 per A. Okay? So, sekarang kita nak jadikan apa? M sahaja. Kita nak kedua, kita tak nak 2. So, apa nak buat dengan 2? So, kita pindahkan. Okay? 2 dengan M, asalnya darab. Okay? Bila dia pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So, M sama dengan 5 per A bahagi 2. Tahu?
Boleh buat 5 per A per 2. Okay, ada per 2 lah sebenarnya kat bawah tu. Okay. So, macam mana kita nak jadikan dia? Okay, tengok kelas. Okay kan? Okay. So, kita akan dapatlah jawapan akhir kita. 5 per 2. Okay. Cuma berdua. Itulah jawapan kita. Kita check jawapan pula dekat sini. Okay. Ini kalau konsep asal lah. Bila konsep asal dia akan guna darab. Kita guna bahagi. So jawapan dia juga sama. 5/2A. Okay. So next. Melibatkan punca kuasa dan kuasa 2. Okay. Bila awak sebut berkenaan dengan perkara rumus. Okay. Awak kena ingat, masa kita form 1 dulu, kita ada belajar berkenaan dengan kuasa 2, punca kuasa, betul? Saya cakap kuasa 2 dan punca kuasa ni partner. Okay, so bila awak nak matikan kuasa 2, awak kena guna punca kuasa. Bila awak nak matikan kuasa 2, awak kena guna punca kuasa. So, terbalik-terbalik lah lawan. Sama juga dengan kuasa 3 dan kuasa 4 dan sebagainya. Tapi untuk kali ni, kita belajar berkenaan dengan punca kuasa dan kuasa 2. Ini kuasa 2 tu lawan dia punca kuasa. Okay, so bila kita tengok ungkapkan P sebagai perkara rumus, okay, dia kata yang pertama, Q sama dengan punca kuasa P. Okay, so bila dia kata Q sama dengan punca kuasa P, okay, so sekarang ni apa yang kita buat untuk dalam soalan ini, penyelesaian ini, okay, dia buat punca kuasa P sama dengan Q. So dia nak P sebagai perkara rumus. So P kena kat depan lah. Okay. Tapi dalam ni dia tukar je lah terus. Tak ada masalah. So, okay, benda kiri kanan semua sama je. Cuma jawapan akhir mesti P kat depan. Okay, tapi sekarang P kita ada punca kuasa. Saya cakap punca kuasa lawan dia adalah kuasa 2. So, bila sebelah kiri kena kuasa 2, maka sebelah kanan pun kena kuasa 2. Okay, so awak matikan kuasa 2 dengan punca kuasa, maka yang tinggal hanyalah P sahaja. Untuk P. Okay. Untuk Q pula, dia akan jadi Q kuasa 2. Okay. Nak matikan dia, lawan dia. Ingat saya cakap. Okay. So, kita tengok pula kalau case yang mana dia tulis kat sini P kuasa 2 sama dengan S untuk soalan kedua. Okay. P kuasa 2 sama dengan S. Dia nak jadikan P sebagai perkara rumus. Okay. So, P kita terikat dengan kuasa 2. Sedangkan perkara rumus kuasanya mesti satu. So, apa yang perlu yang kita buat adalah nak matikan kuasa 2, kita guna punca kuasa. Okay, so masukkan punca kuasa dengan kuasa 2. Yang S yang tinggal akan jadi, sebab saya cakap apa? Sebelah kiri punca kuasa, maka sebelah kanan pun kena punca kuasa. Okay, sebelah kanan ni dah tak boleh nak mati apa-apa dah. Tak ada kuasa 2 yang boleh dimasukkan dengan punca kuasa. Maka jawapan akhirnya terus sajalah P sama dengan punca kuasa S. Okay. So, next. Okay, kali ni dia bagi soalan complicated sikit. Okay, dia bagi punca kuasa dan pecahan. Okay, lepas tu dia bagi pula pemboleh ubah biasa W. Okay, dan dia nak P sebagai perkara rumus. Okay, so kita cuba. Okay, kita cuba buat. Okay, macam mana kita nak buat kalau menggunakan kaedah yang paling mudah lah, yang cepat sikit orang kata kan. Okay, kita buat dengan buat-buat So, soalan kata punca kuasa P per 3 sama dengan W. Punca kuasa tak tukar lagi. Okay. Punca kuasa P per 3 sama dengan W. Okay, so nak matikan punca kuasa, kita pasang kuasa 2. Semua sekali kuasa 2. Sama dengan W kuasa 2. So, masukkan kuasa 2 dengan punca kuasa. Yang tinggal adalah P per 3. W kekalkan kuasa 2. Okay. Ini kuasa 3. So, kita nak P sebagai perkara rumus, betul? So, 3 ni kena bawa naik lah. P dengan 3 operasinya bahagi. So, bila bawa naik jadi dah darab.
So, P sama dengan 3 darab W kuasa 2. Okay, so jawapan akhir P sama dengan 3W kuasa 2. Okay, nampak? Saya masukkan, okay, saya matikan supaya nampaklah, jelas nampak. Okay, so itu adalah bagaimana kita nak menggunakan, okay, nak selesaikan bila berkenaan dengan punca kuasa dan melibatkan pecahan. Okay kelas, awak tak boleh terus pindahkan 3 dalam soalan ni. Okay, awak tak boleh tiba-tiba 3 ni awak buat naik. Kenapa? Sebab punca kuasa ni merangkumi semua. Dia merangkumi P dan 3. Kalau punca kuasa ni untuk P sahaja, awak boleh alihkan 3. Okay? Tapi bila dia merangkumi semua, maksudnya 3 pun terikat dengan punca kuasa, awak tak boleh guna konsep awak alih 3 sahaja ke kanan. Jadi salah. Okay? So soalan berbeza kalau dia bagi dengan punca kuasa punca kuasa P per 3 sama dengan W. Okay, kalau dia bagi macam ni lah, awak boleh jadikan punca kuasa P sama dengan 3W. Macam ni betul. Okay, tapi kalau dari sini, awak dah tukar terus kepada punca kuasa P sama dengan 3W. Ni salah. Okay, ni salah. Tak boleh guna konsep tu. So, awak kena tengok soalan nampak macam sama tapi berbeza sebenarnya. Okay, tengok pada basic soalan lah yang penting. Okay, next. Okay, macam mana pula dia nak selesaikan soalan bila T sama dengan 1 per P kuasa 2? Okay, pun kita boleh buat sama-sama juga. T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okay, saya trigger dulu sekejap. Okay, so soalan kata T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okay, so kita nak jadikan P sebagai perkara rumus kan? So, apa yang perlu kita buat? Okay, kalau awak tanya saya nak alihkan P kuasa 2 ni atas. Tak ada masalah. So, bila naik P kuasa 2, dia akan jadi T sama dengan 1. Okay, saya nak P je. T kena pindahkan sebelah kanan. Sekarang T dengan P ni kuasa operasi dia darab kan? So, bila duduk bawah, bila dia pindah sebelah kanan, dia jadi bahagi. So, P kuasa 2 sama dengan 1 per T. Okay, kita nak P. Kita tak nak kuasa 2. So, kita kena buat apa? Kena punca kuasa. So, bila sebelah kiri punca kuasa, maka sebelah kanan pun kena punca kuasa. Tengok, semua sekali 1 dengan T tu, 1 per T tu, semua sekali saya letak dalam punca kuasa. So, masukkan 2 dengan punca kuasa. Yang sebelah kanan tak boleh buat apa-apa sebab tak ada kuasa 2. So, yang tinggal adalah P sama dengan punca kuasa 1 per T. Okay? Macam tu je. Senang kan sebenarnya? Okay, next. So, okay, sekarang ni kita tengok soalan. Okay, dia kata ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okay, bila dia kata ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus, okay, awak tengok soalan, kita ada A sampai J. Untuk soalan A, kita nak M sebagai perkara rumus. Okay, so bila M sebagai perkara rumus, kita kena letakkan M kat depan lah, Z kena pindah belakang. Okay, so saya rasa soalan A ni mudah. Okay, awak tak ada masalah kot nak menyelesaikan setakat A dan B. Awak akan sangat bermasalah bila awak nak menyelesaikan soalan C dah mula dah. Okay, tapi mungkin sebelum ni awak tak faham konsep. Okay, tapi sekarang awak dah lebih faham pada konsep. Okay, so apa yang kita nak cuba? Okay, sekarang saya cuba ambil soalan. Kita pergi yang orang kata moderate dulu. Kita ambil soalan D. Okay, 3A sama dengan 4 per 5 tambah B. Okay, kita cuba Okay. Soalan kata 3A sama dengan 4 per 5 tambah B. Okay.
3A, oops, 3A sama dengan 4. Saya clear balik. So, 3A sama dengan 4 per 5 tambah B. Yang mana kita nak sebagai perkara rumus adalah B. Okey kelas. B sekarang duduk dengan pecahan dan B juga terikat dengan 5. Tak payah takut, tak payah gementar. Senang je. Pindahkan B naik atas. Tapi awak kena faham, bila awak nak pindahkan B naik atas, awak tak boleh ambil B semata-mata. Sebab B terikat dengan tambah dan 5. 5 tambah B kat sini. So kalau awak nak pindahkan B, awak kena pindahkan semua sekali. Kenapa pula kena semua sekali? Sebab dia terikat dengan pecahan. Okay, dalam pecahan ini ada semua sekali. So tak apa, bawa je naik atas. Okay, so bila awak bawa naik atas, dia akan jadi 5 tambah B, okay, 3A. Nah, sebab dia asalnya bahagi kan. So bila dia bawa naik, jadi darab lah. So sama dengan 4. Okay, so sekarang apa yang tak berkenaan? 3A. 3A bawa bawah pula. Sedang tadi 5 tambah B kurungan maksudnya darab. So bila dia nak pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So 5 tambah B sama dengan 4 per 3A. Okay, kita nak apa sebagai perkara rumus? B. So apa yang perlu kita buat adalah kita pindahkan 5 ke sebelah kanan. Okay, 5 ini asal dalam keadaan positif. Bila dia pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif. So B, tinggal B je lah. Sama dengan 4 per 3A tolak 5. Siap? Okay. Kenapa dia tak duduk kat bawah pula? Okay, sebab dia tak ada operasi darab pun dengan B. Buat apa dia nak jadi pecahan dekat bawah? Okay, dia dengan B operasi tambah dan tolak. So bila dia pindah sebelah kanan, maka dia akan jadi tolak. Sebab asal dia adalah positif. Okay, senang kan semuanya? Next. Okay, jadi saya sebenarnya plan tak ada kelas sama sangat. Okay, saya nak awak aplikasikan konsep yang saya dah bagi berkenaan dengan kuasa 2, punca kuasa, bagaimana memindahkan. Sebab latihan ramai yang tak hantar, okay. Tak ada masalah, awak boleh tanya saya. Macam saya cakap, awak nak tanya soalan, jangan tanya kat Telegram. Awak tanya soalan, awak tanya dekat WhatsApp. Okay, sebab dekat Telegram, kadang saya tak alert. Dia banyak untuk saya menanda homework. Okay, so ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau macam tu, okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh teruskan dengan penerangan yang seterusnya berkenaan dengan assignment.